Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. So, seperti biasa, hari ni kita dalam rancangan Jom Ngopi. Macam biasalah, nama saya Aiman Wak Alias. Saya Afiq Kuan. Saya Yap. Okey. So, hari ni kita akan bincangkan beberapa perkara yang agak kontroversi juga. Yang pertama tentang robakan kabinet. So, masa recording ataupun rakaman tengah dibuat ni, robakan kabinet telah berlaku. Dan kedua, kami akan bincang tentang kuasa veto dunia. Itu beberapa isu yang menarik, yang menjadi perhatian dunia dan juga Malaysia pada hari ini. Tapi, sebelum kita pergi lebih jauh, ada beberapa soalan aku nak tanya. Kau pergi gym ni? Tak ada lah. Tak ada, nampak sadar. Aku workout kat rumah ke. Oh, kat rumah? Oh. Lepas-lepas rumah, push up sikit-sikit gitu je. Okey. Ya ke tak gym? Tak pergi gym? Tak lah. InsyaAllah akan pergi. InsyaAllah akan pergi. Okey, mantap ya. Sikit gitu ya, sikit je. Okey. So, beberapa isu. Yang pertama tentang robakan kabinet. So, aku ringkaskan buat introduction sikit. So, basically, beberapa hari lepas ada robakan kabinet. So, ada beberapa menteri dibuang, ada beberapa menteri dimasuk, ada beberapa menteri diubah. So, sudah pasti ada pelbagai persoalan dan perbualan kenapa robakan kabinet ini dibuat. Dan mungkin sebelum kita pergi lebih jauh atas sebab-sebab itu, mungkin kita nak maklumkan kepada orang kat luar sana. Berapa menteri yang meningkat, berapa menteri yang menurun dan sebagainya. Mungkin Afiq boleh terangkan? Aku memang kerja aku sebagai Jacob. Okay, untuk pendengar di luar sana atau yang sedang tengok YouTube atau sedang buka podcast, buka apa-apa saja platform sosial media yang menshowkan Yuana TV, jumlah kabinet meningkat, itu korang tahu. Jumlah dia meningkat tak banyak pun, meningkat daripada 28. Ni menteri sahaja menteri sahaja 28 hingga ke 31. Meningkat 31. Itu sahaja. Yang timbalan menteri daripada 27 ke 29. So total dia dulu 55. 55 ni total, maksudnya menteri dan timbalan menteri. 55 sekarang dah 60. So dia lagi better daripada zaman lepas. Tapi tinggalkan soalan. Tak seronok kalau isu ni aku tak tinggalkan soalan. Okay. So aku tinggalkan soalan lagi. So orang bandingkan tau. Dulu PH Datuk Seri Anwar, semua lah yang dalam PH kata kabinet yang dibentuk oleh bosku Najib Razak membazir. Okey. Sedangkan jumlah kabinet yang dibentuk sekarang sama je dengan bosku punya. So apa kalau kau jadi kerajaan sekarang, apa kau tenang hati yang terbaik? Okey, aku jawab dulu. Siapa-siapa, aku tinggalkan soalan. Aku dulu. Okey. So bagi aku macam ni, inilah kita kata dalam lumrah politik lah. Kadang-kadang apa yang kita cakap in future, di masa hadapan, maka balik kat kita. So hati-hatilah. So hati-hatilah. So memang betul. Memang ada isu ni kata masa zaman Najib Razak 60 bilangan menteri kata bilangan menteri. Dan sekarang telah meningkat kepada 60 orang juga. So memang ada orang tanya, sekarang ni membazir tak membazir? So itu aku cakap, dalam perbualan, dalam apa-apa kita cakap dalam politik, ia kena hati-hati. Tapi menjadi persoalannya adalah 60 itu sama. Tapi rakyat sedang melihat adakah 60 ni semua berfungsi dengan baik. Akhirnya, bagi aku rakyat melihat begini. Walaupun kau ada 100 menteri, kan? Tapi jika rakyat melihat 100 menteri itu buat kerja dengan baik, Aku rasa okey. maka tidak akan jadi masalah. Akhirnya, apa yang menentukan adakah kabinet ataupun timbalan menteri dan menteri ini baik ke tak, adakah dengan kerja yang mereka lakukan. Ini persoalan besar bagi aku. Dan tugas besar kepada kabinet sekarang ataupun jemaah sekarang adalah untuk lakukan sebaik mungkin. Untuk menunjukkan bahawa apa yang korang kata membazir sebelum ni sebenarnya tak membazir. Sebab korang ingat, korang dibayar dengan duit rakyat. Rakyat adalah bosku. Bosku. Lah musim-musim hujung ni DN cari. Okay, mungkin Yat nak tambah sikit. Tapi ada satu point ni yang tadi korang tak mention. Apa? Ingat tak zaman Najib, kita ada duta khas Bertaraf taraf menteri. Oh. Yang tu dah kurang. Siapa dia tahu sama Najib? Tak penting lah. Tak penting. Tahu. Yang aku ingat duta khas Pantai Timur zaman Muhyiddin. Sorry, Timur Tengah. Timur Tengah. Pantai Timur tu pasal rumah aku. Rasa tak ada duta. Tapi yes, Afiq dah terangkan. Yalah, macam mana kata, bilangan menteri dan sebagainya. Mungkin Yat nak terangkan. Siapa sebenarnya yang dinaikkan orang baru-baru yang sedang dinaikkan? Apa bagi soalan panas ke ya? Bagi sikit Ya, kenapa Puan Fazil kekal? Sebab bukan tak salah Puan Fazil, tapi di luar sana Puan Fazil menyatakan tidak function, tidak bagus. Tapi kenapa kekal? Ya. Ini soalan yang sangat panas. Okay, ya. Tapi kalau kita tengoklah,
nak kata kekal pun sebenarnya tak kekal sangat. Dia pecah Kan dua. KKD dah dipecahkan pada dua, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Jadi kita dah nampak lah ada sebab dia dipecahkan. So dan bagi aku sangat sesuai kalau dia pegang komunikasi je, sebab dia kan Penerangan. Ketua penerangan PKR. parti PKR. So aku rasa sesuai lah. Dan dia pun kalau kita tengok Twitter dia pun dia suka jadi sideshow. Dia suka jadi sideshow. ayat dia suka cekor lah. Dia suka balas pada tweet orang lain. Itu maksud aku. So aku rasa sesuai lah. Dan tapi ada satu lah yang aku harap, kalau boleh Jcom dipindah balik ke Kementerian Komunikasi. Why? Sebab sekarang tanggungjawab Kementerian Komunikasi dah dipisahkan pada digital. Jadi sudah tiba masa kita pindahkanlah Jcom balik pada kementerian yang asal. Sebab sebelum ni jasa ataupun Jcom zaman Muhyiddin pun bawah Kementerian Komunikasi. Tapi cuma lepas zaman tak ingat zaman Muhyiddin ke zaman Ismail Sabri dia dipindah ke JPM. So bagi aku kini sudah tiba masanya untuk pindah balik Jcom pada kementerian asalnya lah. Okey. Dan bila Yak kata benda ni, aku rasa aku nak tambah sikit. Fahmi kau hentam memang. Kau tanya Yak lah. Ya, aku tak hentam. Aku just menyantarkan netizen di luar sana mengatakan bahawa Fahmi patut reshuffle. Atau sebab dia dibuang. gagal. Atau dibuang. Bukanlah reshuffle lah. Apa saja tak salah. Netizen kata dia patut reshuffle sebab dia tak main peranan yang penting dalam mempromok Madani seperti promok Satu Malaysia tu. Aku mungkin lah nak kata sikit pasal Fahmi. Bagi aku Fahmi ni, aku tak kenal dia pun tak kenal aku. Kecuali dengan Yak, dia kenal Yak. Ya, ada gambar. Tapi the point aku nak katakan, aku melihat Fahmi semakin bagus. Aku tak nafi kan? Fahmi semakin matured lah dalam memegang jawatan Menteri Komunikasi ni. Sebab mula-mula kita tengok bahawa banyak isu lah. Tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan. Contoh yang basikal. Benda ni tak perlu lah. Benda ni tak perlu dia sebagai menteri gunakan. Dan poin aku adalah dengan memisahkan macam Yak kata, dia mengurangkan beban dia. Dia tak perlu sangat fikirkan digitalisation dalam negara ini. Dia hanya perlu fikirkan tentang penerangan. Dan mungkin aku setuju dengan Yak. Poin aku adalah kenapa hampir semua benda bawah PMO ataupun JPM lah, Jabatan Perdana Menteri. Macam Jcom sekarang bawah JPM. Sekarang ni Fahmi memang ditugaskan untuk penerangan, komunikasi saja. So mungkin Jcom sesuai. Tapi apapun yang memutuskan bukan kita. Itu PMS. Dan dia mungkin ada lah kebijaksanaan dia lah. Mengapa dia nak masih kekalkan Jcom bawah komunikasi. Tapi persoalan aku, itu tentang Fahmi. Aku nak tanya kau sebagai orang yang tak suka isap rokok. Dr. Zul sebagai Menteri Kesihatan, apa pendapat kau? Okey, Dr. Zul, kita kena kenal Dr. Zul dulu zaman PH 1.0. 1.0 dia sangat dikecam teruk. Dia sangat dikecam teruk. Tapi bukan salah dia sebagai Menteri Kesihatan. Isu COVID dulu. Yes. Dia dikecam teruk sebagai isu COVID. Dan dia sepatutnya kata dia tak benarkan pun China orang China masuk tanpa quarantine dulu atau apa-apa prosedur SOP COVID. Tapi waktu tu menteri, tak salah aku Menteri Dalam Negeri Muhyiddin dan Perdana Menteri Tok M, dia just benarkan je. Dia tu COVID tercetus kat Malaysia. Dan Dr. Zul disalahkan 100% sebagai kambing hitam dalam gameplay ni. Dan Dr. Zul banyak terima tepihan dan itu membuatkan image dia jatuh. Okey. Itu pertama. So sekarang ni Dr. Zul sebagai orang yang berjanji nak buat reformasi. Aku bukan orang amanah. Aku nak promote dia. Siapa orang amanah? Siapa orang mana sini? Tak ada orang amanah sini So aku bukan orang amanah sebenarnya. Tak perlu aku nak promote lebih-lebih. Cuma aku share apa yang aku nampak point of view aku. Dia ada semangat yang baru. Walaupun dia menang lawan kalahkan Tengku Zafrul yang sama-sama menteri dan dia. Dan jumpa dalam meeting kabinet nanti. Agak-agak bertegur lah kan. Okey, tapi cuma aku nak patah balik. Apa pendapat kau dengan Dr. Zul naik jadi Menteri Kesihatan dengan GEG? Ataupun langkah agresif dia tentang rokok. Ya man, benda tu perlu bagi aku. Aku secara jujur kau cuba tu aku menjawab juga soalan tu. Aku cuba lari sebaik mungkin tadi. Aku cuba lari tapi hari ni aku menjawab. Aku sebagai rakyat Malaysia sangat sokong. Aku nak tengok kamera ni. Saya ulang, saya sokong GEG. Kalau boleh buat video ni cut jadi popa, sebarkan Satu Malaysia ni, kalau sebarkan dekat Indonesia pun tak ada masalah. Yang aku sangat jelas sokong GEG. Dan aku sokong sebab apa? Sebab dia bagus man untuk future.
Betul. Satu lagi, tapi walaupun dia efek ekonomi, Okay. dia efek ekonomi sikit je dari segi Yak punya team, Yak punya kawan yang sangat famous dari segi tabakau ni. Siapa? Yak lah. Yak kawan lah. Kita tahu siapa. Aku faham. So, aku faham dia ke impact ekonomi. Ada Tycoon pula. Ada Tycoon lah. Tycoon besar Tycoon. yang akan cuba lobby untuk halan Gigi. Dah kuat Dr. Zul punya pilihan yang jelas. Berprinsip kali ni, kalau nak buat Gigi buat. Tapi jangan biarkan KJ claim lepas ni. Okay. Okay. Cuma mungkin aku nak tambah sikit. Sebenarnya JJ telah dibentangkan dan telah diluluskan dengan beberapa perubahan lah. Ya. Tapi point view perbincangan ramai kat public ataupun di awam adalah tentang langkah 3 meter merokok di kedai makan. Sebab sebelum ni Dr. Zul yang menetapkan peraturan. Menetapkan peraturan bahawa kena merokok 3 meter daripada tempat makan. Kat shopping mall pun tak ada spot dah boleh smoking lagi. Betul. Kan? So itu menjadi perbualan orang ramai kat luar sana. Adakah dasar ataupun langkah ini akan lebih radikal bila Dr. Zul naik? Tapi persoalan yang aku cuba nak timbulkan juga adalah tentang berapa perubahan lah. Yang pertama tentang Amir Hamzah. Itu teknokrat. Itu Yak punya kawan. Yak punya kawan. Semua kawan aku. Yang pertama tentang Amir Hamzah, yang kedua tentang Tok Mat. Ini mungkin aku nak kupas sikit lah. Yang pertama aku melihat dengan langkah PMS melantik Amir Hamzah ni satu langkah yang dia ingin dilihat sebagai orang yang memanggil pakar-pakar lah. Sebab dari sudut background, dari sudut latar belakang, Amir Hamzah ni teknokrat. Apa maksud teknokrat adalah orang yang latar belakang korporat dan profesional. Ya. Dan Amir Hamzah ni memang bukan daripada barisan ataupun industri politik. Dia memang dari korporat. Dan aku melihat langkah yang dibuat oleh PMS dengan lantik Amir Hamzah sebagai Menteri Kewangan kedua ni, satu langkah positif. Tapi bagi aku tak suka menggunakan perkataan teknokrat yang terlampau melampau. Maksud aku teknokrat ni bagus, tapi menjadi kerajaan bukan kerja yang mudah. Dan menjadi persoalan aku adalah apa tugas PMS akan berikan kepada Amir Hamzah. Sebab Amir Hamzah ada keluarkan satu statement bahawa dia akan merancangkan ekonomi. Dan orang timbulkan lagi bahawa jika dia merancangkan ekonomi, apa fungsi Menteri Ekonomi? So ini ada satu perbualan kat sosial media, maka ini persoalan yang perlu dijelaskan oleh kerajaan. Apa tugas Amir Hamzah sebagai Menteri Kewangan kedua? Itu pertama. Satu lagi, Kementerian Ekonomi masih pegang dana pembangunan. Yes, betul. So dia yang invest untuk membangun ekonomi. So macam mana Menteri Kewangan nak merancangkan ekonomi? Betul. Itu jadi persoalan di luar sana. Kenapa ada redundant ataupun apa? Ada apa? Kita kata ayat Melayunya. Kita jumpa. Redundant lah. Redundant tu English. Aku salah pegawai dia. Nak masuk dalam politik punya style, cuba nak buat statement yang agresif. Mungkin. Salah. Okay, tapi itu yang pertama. Mungkin korang boleh tambah kat lain. Tapi yang kedua, aku melihat satu benda yang aku tak setuju. Tapi benda itu telah dibuat, itu pertukaran Tok Mat ke Menteri Luar Negeri. Aku tak tahu kenapa benda itu berlaku. Sebab aku melihat Tok Mat Muhammad Hassan, aku nak respect dia. Muhammad Hassan ditukar kepada Kementerian Luar Negeri. Bagi aku satu langkah yang aku cakap sumbang lah. Sumbang bermaksud adalah langkah yang tak perlu. Aku lihat Tok Mat agak ke depan untuk membuat satu dan buat beberapa reformasi dalam pertahanan dan isu-isu tentang corruption dan sebagainya dalam pertahanan cuba diselesaikan. Tapi menukarkan dia ke luar negeri, aku melihat satu langkah yang bukan keperluan dari sudut government, tapi mungkin keperluan daripada politik. Kenapa aku cakap macam ni? Aku melihat Tok Mat ni akan menjadi bakal Presiden UMNO. Dan aku melihat bahawa kemungkinan PMS ingin berdampingi dengan lebih banyak dengan Tok Mat. Kenapa aku cakap macam ni? Kalau sedar, Menteri Luar Negeri akan selalu berdamping dengan PMS. Bila pergi ke mana-mana lawatan ke luar negeri. Dan aku lihat ini langkah politik mungkin. Mungkin ada setuju, mungkin tak setuju. Tapi aku lihat ini langkah politik PMS untuk lebih rapat dengan Tok Mat supaya dia lebih mesra. Dan bila Tok Mat jadi Presiden, mungkin itu memberi satu kelebihan kepada PMS. Tapi mungkin korang nak tambah beberapa menteri lain yang korang rasa menarik. Ya, tapi sebenarnya aku pun agak kesal sebab Menteri Luar sekarang, Zamri, dia pun agak sangat perform bagi aku. Betul. Dan yang pentingnya, contohlah macam Zamri, dia berjaya selamatkan 500 rakyat Malaysia dari syndicate scam dekat mana? Myanmar, Cambodia sana. So bagi aku, Kementerian Luar ni tempat yang boleh menonjol diri. Contoh Zamri ni, kalau korang ingat lah, kalau korang umur macam dua ni. Okay. Korang ingat tak Zamri ni Menteri Besar Perak. Ya, betul. Yang tumbangkan kerajaan Pakatan Rakyat. Okey. Betul.
Okey, betul. Ingat? Betul. Masa tu apa zaman 2009. Dia tumbangkan kerajaan Pakatan Rakyat di Perak. Dan bagi aku imej dia agak tercalar lah. Ya, tapi sekarang lepas dia jadi menteri luar, kita termasuklah orang PH pun puji dia ni perform. So aku nampak Kementerian Luar ini tempat kita menunjukkan diri. Kalau Zamri pun boleh bersihkan nama dia, aku percaya Tok Mat kalau dia dilantik jadi menteri luar, dia dapat tingkatkan imej dia lagi. Yes, terutama di peringkat luar negara. Tapi Zamri dia tukar KPT sekarang. KPT. Yes. Dan Zamri background dalam mahasiswa agak rapat dengan PMS semua totally. Dia ABIM kan? Dia ABIM dulu. Dan dia ada gambar waktu Dr. Sri nak kena buang dengan Tok N tu, dan belakang Zahid macam ni. Dia pun ada sekarang. Kita kena letak gambar tu nanti. Aku kena letak ke dalam macam video gambar dia. Dia ada. Dan aku pelik kali ni percaturan, add-on pasal Menteri Luar Negeri. Dan Zamri pindah ke KPT. Yes. Performance Zamri akan perform juga sebab dia memang faham masalah mahasiswa. Tapi dah abing. Mungkin bila kau sebut tentang KPT ni, mungkin korang sebagai bekas mahasiswa lah, korang melihat adakah Zamri ni akan menyelesaikan isu pidaan AUKU? Aku harap dia akan ada perubahan yang lebih drastik dari pindaan sekarang. Yes. Itu harapan aku lah. Tapi tak tahu sebab dia kan diplomatik. Dan bagi korang dia ada semangat pidana AUKU. Dia ABIM. Aku lihat ABIM ni satu yang faham tentang semangat mahasiswa yang terlibat dengan grassroots dan retain. Tapi adakah bagi korang sebagai bekas mahasiswa, masih mahasiswa. Yap lagi saya. Mungkin kau tak nak jawab. Mungkin dan Afiq boleh jawab. Adakah korang melihat yes or no je, Zamri ni ada semangat pidaan AUKU? Bagi aku untuk kau tengok semangat kena test dia dulu. Sebenarnya dia pernah dia faham macam mana gameplay mahasiswa ni main, macam mana if mahasiswa tutup something movement macam mana dia faham. Dia tahu nak control. Dia main dalam game ni dulu. Dia player besar. So mahasiswa kena lagi bijak. Mahasiswa sekarang ni kena lagi bijak. Enough lah share poster tahniah menteri baru. Aku itu style mahasiswa atau semua wakil pelajar. Aku nampak apabila menteri baru ni tahniah, aku faham. Mungkin dia minta oleh universiti, tapi enough lah. Straight forward, ajak jumpa, bincang apa kau nak. Dalam masa sebulan tak boleh settle, move kedua. Itu nak test menteri ni ada semangat dan prinsip yang jelas tak untuk mahasiswa. Tapi aku percaya walaupun dia UMNO, gambar dia ada dekat sebelah PMX dulu. Aku percaya dia boleh bawa dia abing lah. Dia abing. Mungkin kata Zamri. Saya memang nak mengesyuhkan kepada sayap mahasiswa dari semua parti utama. Contohnya mahasiswa Roket, bukan muda, mahasiswa Amanah, mahasiswa Demokratik Malaysia, ataupun mahasiswa Keadilan. Cepat-cepat ajak jumpa. Buat kunjungan hormat ke pejabat kementerian dan bincang apa yang kita nak buat. Sebab kita semua tahu AUKU akan dibentangkan tidak lama lagi. So kalau kita ada banyak harapan kan, inilah masa kita sampaikan harapan kita pada pihak menteri lah. Betul. Since dia baru angkat sumpah. Tak angkat sumpah, baru menjadi menteri. Tapi before kesian Khalid Nordin. Dia baru nak dapat nama pindah aku. Itulah. Kesian betul dia macam statement dia. Dia betul kejut dia kata statement dia. Aku baca dalam media dia kata saya betul kejut saya kena tukar. Ramai terkejut. Termasuk Akmal Nasir. Ramai terkejut. Tapi okey. Sekarang kita cakap tentang Zamri. Korang pun sebagai bekas mahasiswa lah, korang nyatakan apa harapan korang kepada Zamri. Tapi mungkin yang paling penting, orang yang menentukan perubahan robakan kabinet ni, itu pada PMS. Bagi korang, robakan kabinet telah berlaku. Berapa benda dah diubah. Bagi korang, apa nasihat korang pada PMS dengan robakan yang baru berlaku ni? Mungkin Afiq? Nasihat aku? PMS saya dulu sebelum Zamri Zamri ni PMS ni sama-sama Belum kau tengok gambar dia. Plus Zahid pula sekarang. Aku rasa kena post gambar tu. Aku suka tengok gambar dia tu. Tapi untuk PMS, pertama adalah abaikan. Aku tak nak kata abaikan, because sebelum abaikan yang PAS atau perbankan tengah kaitkan bahawa kabinet baru PMS ni banyakkan di mereka sindir lah. Bahawa PMS kata nak kecilkan kabinet, nak jimat duit rakyat, semua bagai tu. Tapi last tetap ada jumlah kabinet yang ramai. Cuma tak ada lah duta khas bertaraf menteri tu. Ada, tak ada kan? Tak ada. Sekarang tak ada. Masih Sekarang tak ada. Okey, kita clear. Masih tak ada. Masih tak ada. Masih ada rekod. Menteri masih tak ada. Kita masih ke depan daripada mereka. PMS lah, bukan aku lah. Ke depan lah. Ke depan lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, PMS kena, aku faham bahawa PMS selalu cakap. Aku suka dalam speech dia dalam perhimpunan Madani pula, Festival Madani. Orang tanya,
PMF ni macam gerak seorang buat kerja seorang. Mana tim kabinet? PMF semua simple. Saya tak buat kerja seorang. Yang lain buat ni. Menteri yang selesaikan masalah melibatkan sekolah bukan saya, Fadina, di situ tu. Yang selesai ni semua menteri main peranan. Yang menyelesaikan gaji, tengah plan gaji progresif, melibatkan plan dasar plan peralihan tenaga nasional tu. Yes. Itu melibatkan Rafizi ni. Dia cerita tu. Dia cerita bahawa ini kementerian buat masing-masing. Bukan saya buat seorang. Jangan letak saya buat seorang. So, dia tu dia bahawa dia bergerak bersama tim. So, sekarang ni, poin aku pada tim dia. Dia kena make sure tim-tim baru dia ni. Yang baru jadi menteri, pecahan menteri banyak. Daripada komunikasi ke digital. Ada yang NIP punya. Alam sekitar dia pindah kepada pecahan menteri banyak. Menteri, yes. So, dia kena make sure semua menteri dia gerak. Itu. Semua dah perlu di show off, perlu dipublikkan dan perlu nampak hasilnya. Aku faham setiap kementerian susah. Nak kementerian yang tak boleh nak show off sangat. Macam kementerian inovasi. Susah dia nak show off. Dia melibatkan R&D, dasar research semua. Yang masa lama. Lama untuk dia show off. So, take time dan teruskan buat apa yang perlu. So aku nak setuh pasal Akmal Nasir ya. Dia baru post. Saja nak setuh dia. Dia baru post, dia kata video last dia selesaikan isu masalah rumah sakit. Ya. Di Kuantan. Di Kuantan. Bangga. Berapa 90 ke 80 dia rasa dia berjaya selesaikan kebanyakan perumahan sakit, apartmen sakit dia berjaya selesaikan. Tiba-tiba dia dialihkan di bawah TPM 1. Yalah, dia jadi Timbalan Menteri. Yes, dia jadi Timbalan Menteri kan. So Akmal Nasir buat posting. Tapi performa Akmal Nasir agak performa sebagai Timbalan Menteri. Tapi aku terkejut dia dipindahkan. Tapi back pada point kita pasal Zamri pula main. Itu pasal PMF. Kena sama Zamri lagi? Zamri kena. Aku punya kefahaman Zamri ni, performance Zamri dalam KPT ni perlu ditunjuk first. Dia tak tunggu mahasiswa. Ya, minta mahasiswa jumpa. Dia ajak suruh mahasiswa jumpa. Itu strategi gimmick dia kena buat. Ini aku beritahu dia lah. Cakap kat pegawai dia. Beritahu pegawai dia. Kalau Zamri dengar ni, atau pegawai dengar, beritahu bahawa first step adalah kena buat gimmick. Gimmick dia apa? Gimmick dia buat satu perhimpunan secara besar-besaran untuk mahasiswa. Sebab apa? Kalau you fokus pada lecture atau prof, mereka ni tak show off sangat performa anda. Tapi mahasiswa nak tunjuklah bahawa menteri berjiwa besar, ajak jumpa semua. Dia take note pula. Jemput semua pemimpin mahasiswa, buat satu kongres dekat PICC. Okay. Dia tak payah bercakap. Dia bukan buat tahnok. Orang tanya dia, tak payah. Dia bagi semua mahasiswa bercakap. Dia tak payah bercakap. Dia tengok je kat bawah. Satu hari duduklah satu hari situ. Tengok, okey, nak apa tulis. Lepas tu dah sekali dia respon. Yang ini boleh, yang ni boleh, yang ini boleh tapi lambat sikit. Sabar ya. Buat macam tu. Kau tak jadi penasihat lah. KPT. Nanti bagi kontak. Pasal aku tu nombor 2. Sebab tak semua mahasiswa faham tentang aku lagi. Walaupun aku bersemangat, berprinsip untuk mahasiswa aku. Tapi first step adalah bagi pendedahan. Sebab setiap manusia ada beralih. Aku dah, walaupun semangat aku dulu kepada aku, sekarang aku dah terkesan langsung pasal aku. Aku dah bukan mahasiswa. Betul. So benda tu perlu keep on going. Dan macam mana hasilnya, dan macam mana semangat student union. Ada setengah nak student union, ada setengah nak MPP, ada setengah nak biasa-biasa je. Follow the track. Biar mahasiswa tentukan apa dia nak. Cuma empower mereka dari segi pendedahan. Macam mana student union tu berfungsi, macam mana MPP tu berfungsi, macam mana peralihan dia berfungsi. Tapi enough lah spend duit pergi London. Itu saya ingatkan lah. Okay, itu Afiq. Yap. Sama tadi Afiq kata kita jangan layan kritikan dari PAS. Sebab yang ni aku kena call out. PAS tiap-tiap hari dia racist kat orang Cina, kat orang India. Tapi hari ni semalam tak tahu lah. Minggu ini kita nampak macam mana PAS mainkan isu tak ada India dalam kabinet. Ada kan? Apa ni? Gobi Singh bukan India ke? Yelah dia sing tapi still India. Yes. Tiap-tiap hari dia racist kat India. India ni, India tu, Cina ni, Cina tu. Tapi bila nak digunakan, India tak ada India. Dia punya MP tak ada. Apa dia ingat India tu apa yang Tuan Guru Bala. Marah tak? Teruk. Aku marah sebab minggu ini juga kita nampak macam mana Ustaz Hadi dia nak tunggang ayat Bible. Nak tunggang ayat Bible pun salah tafsir. Yang Howard Lee kena siasat. Ni dia tak kena siasat. Pilih. Tangan kiri tunggang Bible tapi itu salah tafsir. Tangan kanan nak kata tak ada India dalam kabinet. Ni
kalau ini bukan double standard, kalau ini bukan perangai munafik, aku tak tahu apa tu munafik. Itu je. Okay. So, yang penting kita jangan layan kritikan dari golongan, aku tak nak kata Khawarij, tapi dari golongan ini. Golongan itu betul. Golongan ini. Okey. Okey, itu je. Mungkin aku nak tambah sikit. Dua-dua punya semangat. Ya, tengah marah betul hari ni. Aku takut keluar ayat yang tak perlu. Tapi yes, aku mungkin nak tutupkan untuk segmen ni dengan beberapa perkara. Yes, aku lihat rombakkan kabinet ni satu benda yang ada benda yang perlu, ada benda tak perlu. Tapi aku rasa orang di luar sana selalu timbulkan perkara ini, iaitu melihat mengapa dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan tak nampak kesan dia. Kenapa contoh ekonomi badani, kenapa tak tengok, kenapa tak ada kesan sekarang, kenapa semua dan sebagainya. Aku rasa rakan-rakan kat luar sana kena faham bahawa dalam membuat satu polisi, jangka masa polisi itu berkesan adalah 2.5 tahun. Itu standard, itu setengah penggal. That's why RMK 5 tahun, RMK setengah penggal akan dikaji balik berkesan tak berkesan. So untuk makluman rakan-rakan, polisi akan berkesan dalam masa 2.5 tahun. Korang kritik sekarang pun tak ada masalah, tapi korang kena tengok lagi, adakah dalam masa 2.5 tahun itu berkesan tak polisi yang dibawa oleh kerajaan. Tetapi dalam memastikan polisi ini berkesan dan juga mengawal sentimen di bawah, bagi aku PMX mesti bersifat terbuka. Aku melihat macam ni. Aku melihat permainan PMX lakukan adalah dia dilihat sebagai spokesperson untuk kerajaan. Apa-apa dasar dibuat, dia paling utama ya. Cakap okey, itu hak dia mungkin. Tapi aku rasa mungkin PMX juga kena beri ruang kepada semua menteri untuk turun ke lapangan. Dan mungkin bukan bagi ruang sahaja, mewajibkan menteri turun ke lapangan untuk berinteraksi dengan dasar-dasar yang telah dibuat di bawah. Sebab apa? Aku lihat nak mengatakan kerajaan ini bagus sebenarnya tak juga. Tapi better than before lah. Masuk kat sini, menteri-menteri yang sedia ada perlu turun ke bawah. Contoh macam Akmal Nasir buat. Berdampingi dengan rakyat, menerangkan dan menyelesaikan terus apa masalah yang berlaku dalam pelaksanaan dasar di bawah. Itu pertama. Yang kedua bagi aku adalah, kerana aku bila berlakunya rombakkan kabinet, dasar-dasar sedia ada ataupun langkah-langkah sedia ada berubah. Sebab apa? Korang ingat, statement berfikir tentang polisi jangka masa panjang. Tapi politician berfikir tentang legasi jangka pendek. Masa aku kat sini adalah, kerjasama aku dalam rombakkan kabinet ni, dia melihat bahawa semua orang cuba buat legasi masing-masing. Yes. Apa yang contoh dibuat oleh Tok Mak sebelum ni, Zamri sebelum ni, Khalid pun sebelum ni, mungkin tiba-tiba menteri sedia ada nak berubah. Sebab aku tak rasa ini legasi sebelum ini. Aku nak punya legasi aku. Yes. Macam Afiq kata, GEG ni jangan biar KJ lah, itu politician. Dan nampak Afiq ni politician lah. Dia cuba bina legasi. Tapi aku rasa PMX sebagai ketua kerajaan, perlu menekankan apa dasar sedia ada dalam kementerian sedia ada yang bagus, perlu dikekalkan. Sebab itu adalah benda yang sangat-sangat beri kesan kepada jangka masa panjang. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, 2.5 tahun. Jika ubah sekarang, dia akan tambah 2.5 tahun balik. Dan masanya akan jadi 3 tahun setengah. Dia akan lagi panjang. Sebab akhirnya kita nak pastikan dalam masa separuh penggal kerajaan ini, dasar ekonomi madani, peranan tenaga dan juga gaji progresif sudah nampak kesan dia. Sebab ini rakyat nak. Jangan berfikir sangat adakah korang menang tak PRU nanti. Tapi jika korang bagus dalam masa 2.5 tahun, insya-Allah. Aku tepus sikit poin kau. Jangan fikir sangat untuk menang. So semua polisi, okey, macam ni masalah aku cerita dengan kau Isyad Rayas. Yes. Kereta api, masa mula kereta api yang menimbung daripada Batam Timur ke Tebak Kelang. Kena faham itu kereta api. So, waktu Tok M naik, first dia nak stop event tu. Yes. Dan aku nak hujah dengan kau bahawa kementerian atau semua menteri-menteri politician, mereka kena fikir untuk terus menang untuk make sure polisi itu diteruskan. Itu kalau tak, dia akan menjadi future. Okey, aku tak nak ada legasi bosku kat sini. Betul. Kau boleh TIX tu nak dirobohkan semula. Kalau boleh, politician nak buat. Tapi dah buka. Tapi dah tinggi dah. Teruskanlah. Betul. Macam ECRL. Ini polisi yang baik, tapi tak faham lah kenapa masa tu Tuan M nak hentikan. Kan bayangkan lah, Kuantan ni bandar yang besar. Majlis Bandaraya Kuantan, tapi tak ada stesen kereta api. Ya, betul. Tak logik. Bagi aku, mungkin aku tak nak backup Tok M. Cuma poin aku ada benda yang aku setuju dengan Tok M. Apa? Dia macam Willy? Bukan. Itu poin aku. Poin aku adalah melihat apa yang cuba dibuat oleh Tok M masa dia jadi kerajaan adalah melihat bahawa ada berapa frasa
perlu diubah dalam perjalanan dengan mengenai Israel ni. Yang pertama, aku setuju dengan satu dasar polisi bahawa mana patut bila kau buat satu pembinaan dalam negara, semua kontraktor tu adalah daripada luar negara. Benda itu yang perlu diubah. Tapi sekarang tak selesai pun itu. Masih sama. Cuma ada beberapa telah dilonggarkan oleh Tuan M dan juga Anwar Ibrahim juga. Dan rasa benda bagus, teruskan. Cuma ada benda yang aku setuju Tuan M bila dikatakan, mana boleh kau bina kereta api kat Malaysia tapi semua kontraktor adalah orang luar negara. Benda itu tak patut, tak bagi impact pada ekonomi domestik. Tapi yes, aku tak nak pergi jauh sebab takut pergi jauh. Tapi yes, kita bincangkan banyak perkara tentang Zamri, Khalid, Tomat. Semua UMNO. Semua UMNO. Amir. Ada Fahmi. Ada Fahmi. Ada Goping DAP. Ada Goping DAP. Ada mana Zu. Okey, cantik. Okey, tak ada muda je. Risau mana dicok sebagai Jcom UMNO yang baru. Ncom. Okey, itu menarik. Aku rasa benda tu tak boleh sebut tapi menarik nak sebut. Minta Lokman Adam bayar sikit. Tak boleh sebut. Okey. So, yes, apa yang kita dah bincang, kita bincang sangat menarik. Dan aku rasa perbincangan Rompakan Kabinet sangat-sangat mendalam. Sangat-sangat intelektual, sangat-sangat analisis. Dan kita pergi pada frasa ataupun segmen seterusnya mengenai tentang kuasa veto dunia. Kita melihat, aku rasa mungkin untuk maklumat semula. Dalam politik dunia, tadi kita cakap tentang politik negara, dalam politik dunia, dia ada negara yang mempunyai hak untuk mengenepikan apa-apa usul dibawa dalam PBB. Macam mana benda-benda dulu? Sabar. Usul dalam PBB. Dan 5 negara ini adalah Amerika, Rusia, Perancis, UK dan China. 5 negara. So, ada beberapa isu tentang Gaza menjadi isu di mana Amerika menggunakan kuasa veto. Cuma aku tak nak terangkan sangat mendalam mengenai apa yang berlaku sebab aku ingin Afiq terangkan. Sebab Afiq merupakan Jcom pada Yuana. Ya. Mungkin kau boleh terangkan apa yang berlaku sebenarnya. No issue. Bagi kamera kat sini, no issue kat sini, aku akan terangkan dengan sebaik mungkin, dengan sebagus mungkin. Yang pertama, apa yang berlaku tentang kuasa veto ni adalah benda ni masalahnya apabila SU Agong PBB. SU Agong PBB, SU A. Okey. SU Agong PBB gunakan kuasa dalam perlembagaan PBB. Klausul hapus 1999, dia kata apa-apa yang SU Agong rasa yang boleh mengancam keselamatan dunia, dia boleh usulkan dalam Majlis Keselamatan PBB. Yes, betul. Ya, dia usulkan gencatan senjata dalam Majlis Keselamatan PBB. Tapi ini beza. Ini mungkin Ayab akan sambung atau Aiman akan sambung. Dia ada berlaku hari ini. Tapi dalam Majlis Keselamatan PBB tu tak luluskan, bahasa mudah. Tak luluskan gencatan senjata disebabkan kuasa veto yang digunakan oleh Amerika Syarikat. Kawan baik Aiman. Okay. So, kau yang guna iPhone, aku kawan baik. Betul. So, kau faham sekarang ni apa yang berlaku ialah US guna kuasa veto dia dan 4 veto lain lagi tak guna. Tak guna, yes. Ya, masalahnya apabila US guna kuasa veto dia, nak lawan kuasa veto adalah Rusia kena guna, China kena guna, UK kena guna, yang dia ada pengundian atau kuasa veto. Sebab tu dia 5. Yes, dia mesti ada menang 3. Yes. Akhirnya menang blok barat. Ya, sekarang ni so maksudnya 4 tak nak sentuh, 1 je nak sentuh, maksudnya US akan menang lagi play ni. Betul. Itu senario yang berlaku yang untuk korang faham. Tapi benda ni tak diluluskan, tapi ada satu benda yang diluluskan sekarang ni. Mungkin ya boleh terangkan? Ni baru-baru. Semalam. Semalam ke tadi? Masa terdekat. Masa terdekat sebab kita tak tahu dia. Masa terdekat baru diluluskan di Mesyuarat Agung. Mesyuarat Agung PBB bahawa gencatan senjata harus dilakukan immediately. Immediately apa dalam bahasa Melayu? Secepat mungkin. Secepat mungkin. Yes. Tapi masalahnya dia tak binding. Binding. Tak mengikat lah. Tak mengikat. Yes. Sorry lah. Aku pelajar undang-undang dan kita belajar dalam bahasa Inggeris. Betul. So dia tak mengikat. Jadi sebenarnya tak function lah. Tak ada function. Dia mesti hanya macam parlimen mahasiswa. Contoh dekat UiTM. Contohnya lah. Tapi move yang paling senang untuk kita faham adalah ini menunjukkan bahawa suara 153 negara yang menyokong ni, walaupun tak mengikat, menunjukkan move politik. Ya, betul. Bahawa semua negara aware apa yang berlaku ni. Betul. Dan semua negara boleh lihat yang berapa orang yang menyokong. 10 orang yang menentang usul ni. Betul. 10 orang yang menentang ni kita boleh nilai seorang-seorang ni perangai dia macam mana. Gila. Itu move politik yang kena buat. Ini teknik. Ini ialah plan awal. Bagi aku ini adalah satu, bagi bahasa mudah aku ini, fasa pertama untuk kau menilai atau meneliti siapa bersama kau, siapa tak nak bersama kau. Yeah. Betul. Itu pertama. So kau dapat 10 orang
yang tak sokong ni US, mesti yang US lah kawan baik dia. Tapi komuniti US yang menyatakan, dan aku nak share, dia kata yang kita tak menyokong gencatan senjata ni bukan kita tak bersama Palestin. Kita ambil tengah-tengah. Okey, kita orang ambil setting ni, aku tak boleh terima yang tengah-tengah ni. Dia tak ada prinsip. Tak ada prinsip langsung. Bagi aku, kau terlalu play safe dan kau tak ada prinsip. Bagi aku, ini adalah gameplay kau sebenarnya. Tapi, ini move yang pertama, Man. Ini yang perlu disambut oleh OIC. OIC sepatutnya sambut. Kita pergi nanti itu. Kita pergi nanti. Tapi yes, mungkin aku nak tambah sikit. Untuk makluman kat luar sana, menjadi isu perbualan besar sebelum ni mesyuarat ataupun majlis kesempatan PBB, SUA macam Afiq kata, ditajuk oleh satu negara membawa satu usul untuk ceasefire gencatan senjata. So dalam usul tu menyatakan bahawa 13 bersetuju. Satu berkecuali itu UK. Dan satu reject menggunakan kuasa veto itu Amerika Syarikat. Tapi aku rasa kita kena adil. Aku tak nak melihat bahawa US ni terus asyik guna kuasa veto. Bagi aku 5 negara besar ni semua hipokrit. Okey, aku terangkan kenapa dia orang hipokrit. Kau di sponsor oleh US. Tak. Aku tak pernah di sponsor siapa sebab aku tetap dengan prinsip aku. Kita hipokrit semua. Tapi aku nak terangkan tentang satu data. Aku nak terangkan satu data sejak tahun 1946 sampai sejak PBB dirubuhkan sehingga 2015. So kita ada 5 negara veto yang mempunyai kuasa veto. Dan paling banyak menggunakan kuasa veto adalah Rusia. 103 kali. Okey, kuasa veto yang seterusnya diikuti oleh Amerika Syarikat sudah pasti. Seterusnya diikuti oleh UK 29 dan seterusnya Perancis 16 dan seterusnya yang paling sikit menggunakan kuasa veto adalah China. So menjadi persoalan pada hari ini adalah semua orang menggunakan kuasa veto. Sebab apa? Dia menjawab pada soalan seterusnya. Mengapa tolaknya gencatan senjata kat Gaza? Sebab aku percaya negara-negara besar yang ada kuasa veto semua ada kepentingan dan mereka semua hipokrit. Di saat mereka berbicara tentang demokrasi dalam negara di mana demokrasi di peringkat dunia. Tak, tapi Man, kau kena faham aku share point of view aku tentang 5 negara dia. 5 veto ni. Mereka hipokrit lah keperluan. Okey, itu kau orang tengok. Sebab apa mereka hipokrit? Mereka rasa itu keperluan. Mereka rasa itu keperluan dan mereka rasa bahawa aku tolong Palestin, dia tak improve ekonomi aku. Dia just menunjukkan aku ada humanity. Aku ni baik hati. Tu je, dia tak ada plus value dalam ekonomi aku pun. Betul. Itu je mereka rasa tak bala. Yes, itu point dia. Bagi aku macam ni. Bila mereka cakap bukan aku cakap aku assume. Okay, the point aku adalah kita kata bahawa semua dunia Amerika terutamanya lah. Dalam dunia, semua negara memerlukan demokrasi untuk memastikan keadilan pada rakyat semuanya. Tapi di mana keadilan pada negara yang tak ada kuasa veto? Bagi aku ini ke arah nanti kita akan bincangkan lebih lanjut. Tapi ini kena bincang sekarang, tak boleh nanti nanti maksudnya dalam segmen ni lah. Kau jangan bawa ke tepi je tu. Tapi menjadi perbualan aku adalah, aku rasa ini menjadi satu masalah sebab semua kuasa besar ada kepentingan. Semua ada kepentingan. Kita melihat contoh Rusia ada kepentingan dengan China di Laut Cina Selatan dan juga di Ukraine dan sebagainya. Amerika, Perancis dan UK ada kepentingan di Israel, Timur Tengah dan juga di Europe. Tapi ini menjadi persoalan kita pada seterusnya. Kita melihat kuasa veto masih ada dan kuasa veto diwujudkan sebab mereka ni menang lah masa World War II. Tapi menjadi perbincangan kita seterusnya adalah bagi korang, kita melihat bahawa hipokrit itu berlaku. Apa solusi tentang masalah hipokrit ni? Okay, tapi actually aku ada satu point. Yes, terus. Tadi Afiq kata 150 negara yang menyokong ceasefire kan? 153. Maksudnya dunia ini dah tak ikut US dah. Yes. Inilah apa yang PMS kata lah, kita tak payah ikut US. Kita buat apa yang baik untuk dunia. So walaupun US sekarang ada kuasa veto, tapi itu telah ditunjukkan bahawa sebenarnya negara kecil ataupun negara kecil tapi negara yang tak ada kuasa veto dah tak nak layan dia dah. Dia bukan superpower. Ya, dan yang ni dah boleh dibuktikan masa last mesyuarat agung PBB yang di mana banyak negara sebenarnya tak bagi sebab diorang dah anggap UN ni tak penting lah. Sebab UN ni dikuasai oleh kuasa barat. So bagi aku ini satu improvement di mana dunia ini dah waras, semakin sedar bahawa bukan semua kena ikut US dan kalau tak ikut US pun tak ada apa.
Yes. Aku tahu point yang paling penting, Joe Biden Joe Biden, yes. US punya presiden bagi warning dekat presiden Israel. Dia kata kalau bom dekat kawasan awam, dia akan ambil tindakan, dia akan buat tindakan tegas lah dekat Israel. Lepas tu Israel ikut lah benda ni. Aku baca statement dekat media, Israel ikut dengan dia hantar notis. Notis bahawa kat sini akan dibom kan. So nak di QR code kan. Tahu notis tu nak di QR code, macam mana aku nak scan, kau internet pun tak ada. Itu masalah. Betul? Okay, mungkin aku nak tambah sikit. Yes, aku rasa apa yang Joe Biden cakap tu hipokrit je. Aku konsisten dengan besar ni hipokrit semua. Saya memang kecang banyak sangat. Tapi yes, mungkin Afiq nak tambah lagi? Aku tak ada man. Proceed. Okay, so mungkin aku tambah sikit. Menjadi persoalan besarnya adalah dua benda aku rasa yang kita pun nak bincang ni benda sangat-sangat solusi lah. Tak nak sembang-sembang tentang hipokrit. Apa solusinya? Ada solusi dia. Hapuskan veto. Betul. Aku rasa satu benda yang pertama adalah aku rasa reformasi PBB. Okey, kenapa aku cakap reformasi PBB? Bukan aku ikut. Tapi before that, adakah ada kepentingan PBB ni man? Okey. Kau lihat di sini. PBB jika kau melihat ada kepentingan ketat, dia diwujudkan sebab sejarah. Kau nak faham kewujudan sesuatu disebabkan sejarah. Dia diwujudkan selepas World War II. Sebab pastikan ada satu institusi yang menjadi orang tengah untuk membicarakan isu-isu antara berbagai negara. Itu fungsi PBB. Sebab selepas World War I, dia tak ada PBB. That's why berlaku World War II. Tak ada orang jadi middleman. Jadi orang tengah dalam menyelesaikan. Dan bagi aku, dalam memastikan bahawa PBB ni tidak menjadi boneka ataupun macam sakus untuk politik-politik antarabangsa, dia perlu buat reformasi. Yang pertama adalah undian apa-apa usul mengikut majoriti. Itu pertama. Undian apa-apa usul mesti mengikut majoriti. Dan itu selaras dengan sistem demokrasi. Itu pertama. Yang kedua seperti Afiq kata dan Yap kata adalah kuasa veto. Aku tak melihat kenapa perlunya kuasa veto ni. Berdasarkan atas kepentingan kuasa-kuasa besar. Kuasa veto perlu dihapuskan, bukan kat US saja. 5 negara ni. Dan aku bagi senario Dia akan bagi senario satu. If tak ada kuasa veto, 5 negara ni tak nak masuk PBB. Tak ada masalah. Kau ingat PBB untuk dunia, bukan untuk 5 negara. Bukan untuk China, bukan Perancis, Rusia, UK, US. PBB untuk semua negara. If 5 negara ni tak nak masuk, itu hak dia. Mana-mana negara pun tak nak masuk, itu hak dia. Tapi PBB mesti berfungsi sebagai orang tengah dalam membicarakan isu dunia. Okey, apabila aku bagi senario, apabila 5 negara ni tak nak apabila 5 negara ni tarik diri. Kuasa veto aku dah tak ada apa kepentingan dia. Aku nak melobi semua, nanti banyak duit akan habis. Kan? So aku guna move ekonomi aku. Debat diorang pegang 5 negara tak ada nafikan. Diorang pegang king. Mereka king dalam ekonomi dunia. Okey. So mereka guna import export mereka. Embargo sikit kepada negara-negara lain. Aku nak tambah ke? Tapi tak betul. Kalau kita tengok 5 negara yang ada kuasa veto ni, UK masih pemimpin dunia ke? Yes. Perancis masih pemimpin dunia ke? Aku tak nampak dah. Tak lepas lah. Okay. Yang mungkin China, US dengan Rusia. Dan jika kau kata, aku nak tambah soalan Wafiq lah. Wafiq kata, jika mereka tak ada kuasa veto, mereka tak berminat. So mereka akan guna embargo semuanya. Kau melihat kenapa aku happy dengan dunia sekarang? Aku happy dengan dunia sekarang. Happy je. So, aku sekarang adalah dulu adalah unipolar. Maksud unipolar ni adalah satu negara yang berkuasa. Sekarang ni duipolar. Maksud duipolar adalah pelbagai ataupun 2 negara berkuasa. Di sini kita lihat bahawa bukan US sahaja berkuasa. Bukan US sahaja menjadi superpower. Dia jadi multipolar nation atau multipolar politik, masuk bahawa Rusia, China dengan US ada pengaruh yang sama. Yang hampir sama. Yang akhirnya jika Amerika buat embargo sekatan ekonomi sebagainya, China boleh bantu. Ini aku lihat bahawa ada keseimbangan. Dan akhirnya, ini benda penting. Aku rasa kita kena tengok. Bahawa akhirnya dia memberi kebaikan pada orang ataupun negara kecil macam kita. Kau kena sedar, kita tak besar. Kau sembang ekonomi 5.5% pun berbanding dengan US. takkan boleh lawan dah. Dan ini apa yang perubahan kita cadangkan ni, terutama tentang reformasi PBB itu usul mesti diluluskan mengikut kuasa majoriti, itu pertama. Apa kuasa veto? Sekarang dunia dah multipolar. Dunia dah bersifat seimbang. Ya. Bagi aku kuasa veto ni tak perlu. Dalam mana-mana organisasi pun kuasa veto tak perlu. Kita tak boleh biarkan macam presiden ke pengerusi buat keputusan tanpa majoriti. Betul. Bagi aku itu sangat-sangat tak baik, sangat tak sihat. So contohlah dalam UN ataupun dalam mana-mana NGO ke apa,
tak patut ada kuasa veto. Oh, so ada, dia tak ada personal ke ni? tak dia tak ikut majoriti. Okey, betul. So, ya, betul. Mungkin Afiq nak tambah sikit. Aku sokong dengan Yak punya point. Tapi Iman, aku cuma terfikir lah senario benda tak mengikat, semua mengikat dia. Contohlah, diluluskan gencatan senjata sekalipun man, dalam majlis tu. Israel tak nak buat, dia tak nak buat agak boleh je. Cuma dia akan jadi satu move yang lain lah. Kau dah langgar PBB, mungkin aku sebagai negara-negara veto ni, kau dah langgar apa yang diputuskan oleh majlis keselamatan PBB. Negara veto akan buat move dari segi tangga ekonomi, akan dimenangkan benda-benda macam tu lah. Nampak sehat lah kan. Dan mereka tidak boleh serang pun. Aku tak setuju untuk serang. Mereka akan buat gencatan, benda paling boleh mereka buat if diluluskan. Kita boleh letak senario bahawa dalam majlis keselamatan PBB kali ni gencatan senjata diluluskan, tapi Israel tak nak ikut. Tapi PBB boleh buat apa je? PBB boleh minta semua ahli mereka buat embargo dekat Israel. Buat boykot ekonomi. Itu je lah man. Tak lebih dari tu pun. Yes, tapi kalau kau jangan pandang rendah dengan boykot ekonomi. Ya, aku memang betul lah. Itu memang kuat kalau jatuh satu negara. Yes. Tapi ada if negara lain tak setuju pula yang sokong Israel, kata aku tak nak boykot, aku tak nak berkecuali, aku tak nak terlibat. Aku nak win-win situation sekarang ni. Aku nak ada benefit juga dari Israel, dan aku nak ekonomi negara aku ada impact juga. Aku tak nak rakyat aku tiba-tiba marah aku bahawa kita orang tak boleh import barang kita orang dekat Israel dah. Yes, tapi itu menjadi persoalan. Kau faham tak? Israel bukan satu negara yang besar. Berapa juta je. Menjadi persoalan aku adalah bila kita cakap tentang let's say lah, jika usul diluluskan, semua negara yang setuju dengan usul itu memboikot Israel, bagi itu adalah langkah pertama yang ke arah demokrasi dunia. Itu dah cukup cantik starting dia. Sebab sekarang ni tak ada benda tu pun. Sikit benda tu dah kena duit kuasa veto. Dengan ada usaha, contoh 153 negara tak nak ataupun kata aku tak iktiraf Israel sebagai negara, atau tak nak ada aktiviti ekonomi dengan Israel. Bagi aku itu langkah pertama dah. Bagi aku tak nak setuju pun untuk menghantar tentera dan sebagainya. Itu satu langkah yang radikal. Poin aku. Dan poin aku Api dengan Yap adalah jika ada usaha dah oleh negara yang bersama ni, itu dah cantik dah. Itu menunjukkan PBB berfungsi. Kau tahu satu lagi plus value PBB kena istilahkan Palestin sebagai sebuah negara. Ya betul. Okey, kena faham. Aku dah terangkan. Negara ni diiktiraf satu benda. Dia 3. Sepadan. Yes. Sepadan. Apa lagi aku lupa. Sepadan diiktiraf oleh negara lain. Ada 2 lagi. Aku lupa benda. Dia ada sistem kerajaan. Sistem kerajaan Palestin ada 1 lagi. Diiktiraf negara lain itu sepadan lah kan? Tak, dia 3 dalam international relation kalau betul salah, kalau salah tak betul ke aku. Yang pertama adalah mesti ada sepadan. Dia ada kawasan dia. Itu pertama. Yang kedua adalah mesti ada kerajaan. Tak kira kerajaan itu seorang pun, itu diterima sebagai kerajaan. Itu kedua. Yang ketiga, selepas kau ada kerajaan, negara lain mesti mengiktiraf kau. Batu kau tengok Taiwan, tak salah aku. Taiwan. Ada negara iktiraf dia sebagai negara, ada negara tak iktiraf dia sebagai negara. Tapi kat PBB, dia iktiraf sebagai negara. Taiwan tidak. Tidak. Oh, salah aku. Taiwan tidak Tidak. Tapi ada negara, sebab ada China. Ya, tapi ada negara mengiktirafkan Taiwan itu sebagai negara. Yes, dalam PBB tak. Tapi itu maksudnya negara. So Palestin tak diiktiraf. Palestin diiktiraf. Palestin tak. PBB tak man. Tak. Dia sama macam Taiwan lah. Ada diiktiraf oleh negara lain, tapi tak ada dalam PBB tak ada. Sebagai pemerhati. Okey. So itu kena selesaikan first one sebelum kita move itu. Diiktiraf tu dia Palestin ada suara untuk bercakap dengan PBB ke? Sekarang ni dia nak bercakap betul boleh. Betul. So the point dan aku kupas sikitlah. Boleh. So aku faham. Satu benda yang menarik Yap dengan Afiq dan Dora juga betulkan kesilapan aku ialah tentang Taiwan dan Palestin. Dan sekarang kita sedar bahawa Palestin tak diiktiraf dalam sebagai negara dalam PBB. Dan mungkin menjadikan PBB ni sebagai institusi yang boleh bawa usul dengan kuasa demokrasi, boleh bawa usul bahawa untuk mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara dan dibawa masuk dalam PBB. Aku rasa itu langkah pertama. Dan yang paling penting adalah ni je bagi aku suka benda ni. Usul mesti diluluskan dengan undi majoriti. It's simple as that. Semudah itu. Jangan ada kuasa veto. Kau tahu tak nak konflik ni berlaku lagi man. Dalam Palestin atau Israel, dia kena selesai. Lepas kalau iktiraf Palestin sebagai sebuah negara, kena selesaikan isu sepadan Palestin dengan Israel. Yes. Itu bila kau balik perjanjian lama Israel dengan Palestin, yang ada satu perjanjian tak silap aku yang US bersama dalam gameplay tu untuk bersetuju bahawa Palestin dengan Israel kat sini. Cuma Israel yang slow masuk pada Palestin. Itu je masalah. Sepatutnya dia back balik pada perjanjian lama tu. Dan itu PBB kena wujudkan satu jantan kuasa
untuk menilai balik benda ini. Yes. Itu move kedua. Bagi aku move kedua patut BBC itu. Baru kita dah selesai, dah ada kertas putih, baru sepadan kat sini. If Palestine both the guideline ni, you die. Macam tu je gameplay. You dah. Kau tak bagi warning. Yes. Guideline tu kau jangan lawan apa garis padan dah ada dan Palestin tak setuju tu kau ada ni. So, ni apa lah. So, sekarang ni garis padan tu pun tak diiktiraf. Sebab Palestin tak diiktiraf man. Itu masalah dia. Tu step kedua, step ketiga baru go pada undi kau. Yes. Bagi aku dia pelbagai tapi cadangan kita memang nak pastikan bahawa PBB ni berfungsi dengan betul lah. Yes. Tapi aku rasa kita dah bincang dengan sangat panjang di situ rombongan kabinet dan juga PBB. Yak pun dah cerita tentang Fahmi sangat panjang. Afiq pun dengan semangat datang bekas mahasiswa dia dengan Zamri dan sebagainya. Dan kita juga berbicara tentang isu PBB dan akhirnya aku rasa kita bicara dengan sangat-sangat mendalam dan akhirnya sudah menerangkan apa-apa yang memutuskan adalah kat luar sana adakah mereka bersetuju atau tidak dengan apa yang kita bawakan. Dan untuk segmen hari ini dan itu sahaja dari kita semua. Dan seperti biasalah kepada rakan-rakan kat luar sana, kami ada sosial media. Boleh follow kami di Facebook, channel aku tak pandai. YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan terima kasih pada Yak dan Afiq kerana sudi bersama dan terus bersama dalam Yohana dan kita terus menerangkan kepada orang ramai tentang isu semasa dengan kurangkan bias sebaik mungkin. Tak ada bersifat politik dan sebagainya. Bersifat personal dan sebagainya. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.